Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita mengadakan siaran di sungai yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kawasan yang seindah ini. Air yang begitu segar, yang memberi nafas yang baru, dan memang air ini waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan daripada air ini setiap sesuatu hidup. Kita manusia memerlukan air, binatang memerlukan air, tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita ini memerlukan air, segala-galanya memerlukan air. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini, saya bersyukur pada Allah kerana dapat bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man selaku Menteri Alam Sekitar dan juga yang menjaga air. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara santai bersama dengan Yang Berhormat berkenaan dengan alam sekitar kita ini, berkenaan dengan air, penjagaan, tanggungjawab masyarakat yang perlu kita kena ambil satu tanggungjawab secara keseluruhan. Mudah-mudahan insya-Allah bumi Malaysia yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala segala keindahan ini kekal berada dalam keadaan indah, kekal berada dalam keadaan yang semula jadi insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita mulakan bicara ini dengan sama-sama kita dengar saranan-saranan yang akan disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar kita. Jadi Yang Berhormat, apa pandangan Yang Berhormat berkenaan dengan alam sekitar, terutamanya air di sungai di kawasan ini? Adakah ia adalah satu yang boleh memberi nilai kepada negara kita, kepada rakyat di dalam negara kita secara khususnya? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Mak kepada Ustaz Nizawi Soleh. Saya ni jaga dua, satu alam sekitar, satu air. Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi pagi ini kita berada di sungai yang berinja ni. Salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bila disebut tentang syurga pun di atas sebut sungai. Bila Allah Taala sebut sungai, bermakna sungai itu elemen penting dalam keindahan sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Dan kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang dibacakan tadi dijadikan sumber segala hidup ni daripada air. Jadi kalau sekiranya kita nak jaga alam sekitar, kita kena jaga air. Kalau kita nak jaga kebersihan apa pun, kita kena jaga, sebab daripada air inilah sumber bagi semua benda yang hidup. Dan kita nak jaga hidupnya alam, hidupnya udara, hidupnya cuaca pun mesti berpaksi kepada hidupnya sungai. Kita nak membersihkan sesuatu pun dengan pun daripada air, dan dijadikan air ni sumber kebersihan. Jadi kita tengok pagi ni kita duduk di sungai yang begini jernih. Tuan-tuan semua, setiap orang merindui suasana ini. Setiap orang suka tentang suasana air sungai yang jernih, air sungai yang bersih. Dan kalau kita lihat apa yang disebut tadi oleh pengerusi bahawa dalam kita menjaga alam sekitar, kebersihan ni ada dua aspek. Kadang-kadang kita hanya tumpu pada satu aspek. Satu, kebersihan dalam konteks zahir, iaitu alam sekitar dan semua yang zahir. Yang kedua, kebersihan daripada aspek batin. Jiwa kita juga perlu bersih daripada sifat dengki, khianat, iri hati dan sebagainya. Dan kadang-kadang tak guna juga alam bersih, tiba-tiba hati yang kotor, ataupun hati yang bersih tapi tak jaga alam sekitar.
Jadi kadang-kadang ada orang yang sangat bagus ibadahnya dengan Allah Taala. Hablum minallah tu bagus. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, puasa semayang sunat lagi kadang-kadang masa rajin lah. Tetapi di waktu yang sama dia tak jaga alam sekitar dia. Motor dia Jadi pengotor. jadi sungai tu tempat pembuangan dia punya sampah, tempat pembuangan kekotoran dia. Jadi kita tengok akibat daripada itu kita menyaksikan bagaimana banyaknya sungai-sungai negara kita ni tercemar. Sama ada pencemaran dari aspek fizikal seumpama aktiviti pertanian, peladangan, aktiviti pembalakan yang menyebabkan air sungai ni payah nak jumpa sejernih ini. Jarang kita jumpai sejernih ini. Pasal apa? Kerana aktiviti pertanian, aktiviti pembalakan dan pembangunan. Sebab kita tak boleh elak ni. Manusia perlukan rumah kena buat. Bila rumah kena buat, tanah kena bersih. Bila berlaku pembersihan, pencemaran sungai akan berlaku. Negeri-negeri perlukan kewangan. Sumber kewangannya antaranya ialah balak. Jadi kalau balak tak ditebang langsung, negeri tak ada sumber untuk ekonomi dia. Maka pembalakan terpaksa kita tebang. Jadi di waktu yang sama, aktiviti pertanian, orang perlukan makanan. Kita perlukan ladang, kita perlukan tempat untuk tanaman. Jadi kalau sekiranya kita gerakkan aktiviti pertanian, maka kita tengok terpaksalah hutan-hutan ni terpaksa ditebang untuk tanaman. Jadi sekarang kita bertembung di antara dua benda. Satu, keperluan fizikal dengan keperluan makan minum, perumahan rakyat dan sebagainya. Yang kedua, keperluan untuk jaga alam sekitar. Jadi pengurusi, di sinilah benda yang penting, iaitu jaga. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan, kita ada undang yang perlu kita jaga undang-undang tersebut. Kita ada SOP. Ada SOP sendiri. Setiap nak tebang hutan kita ada SOP, dan kita kerajaan juga telah pun buat satu kaedah menghadkan tebangan. Sistem tebangan maknanya kita catuan tebangan. Berapa negeri ni berapa hak tebangan dibenarkan. Kelantan berapa, Terengganu berapa, Pahang berapa, Kedah berapa, Perak berapa. Hak tebangan tersebut. Tetapi ada satu lagi masalah. Macam mana kita nak buat? Hak tebangan tu ada, peraturan ada, tapi orang langgar semacam. Ya, bagi saya merasakan bahawa di sini dia perlu wujud satu sikap kesedaran yang tinggi. Seorang manusia dia perlu memahami kepentingan orang lain. Kalau kita sebagai pemilik kilang, sebagai contoh, yang berhormat, kita pemilik kilang, jangan sekali-kali kita fikir macam mana kita nak mendapat keuntungan yang cepat. Menyebabkan sisa pepejal kimia dan seumpamanya kita ambil jalan mudah. Kita salur saja ke sungai. Jadi kita akan mendapat keuntungan yang cepat kalau kita buat macam ni. Tetapi dalam waktu yang sama perlu kita ingat bahawa jutaan manusia dalam negara kita ini dia akan merana kerana sungai yang cemar. Sungai ini air yang kita minum, air yang boleh ada di dalamnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang indah, ikan dan seumpamanya mati begitu saja kerana kerakusan kita. Jadi saya rasa dalam aspek yang seumpama ini, tanggungjawab kita sebagai rakyat, terutamanya rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini, jangan sekali-kali kita ambil mudah dalam sesuatu kerja yang kita galas ataupun kita pikul. Kita ambil tanggungjawab mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kerajaan membenarkan kilang, kerajaan membenarkan pertanian sebagaimana yang berhormat sebut tadi. Aktiviti-aktiviti yang memerlukan kepada hasil ini perlu dilaksanakan di dalam negara kita. Namun tanggungjawab, sebab kalau kita tidak ada tanggungjawab peribadi, memang kita boleh ambil bila-bila kesempatan di waktu malam, waktu penguatkuasaan tak ada. Kita boleh buang sisa pepejal, kita boleh buang toksik dan macam-macam perkara ke dalam sungai dengan cara yang mudah. Barangkali kita rasa sungai ini dia akan bawa ke laut habis macam tu. Tak, perlu kita ingat bahawa tanggungjawab kita
kita, kalau masyarakat Islam, tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab dengan Allah ini merupakan satu tanggungjawab yang besar, dan dalam waktu yang sama dia ada tanggungjawab dengan manusia yang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kedua-dua ini kita kena jaga bersama, supaya alam sekitar yang ada dalam negara kita ini tetap menjadi kaya raya, dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang manusia. Kerana anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka nak melihat keindahan yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada negara kita. Dan kita ingat, banyak negara-negara lain, ada negara yang padang pasir kering kontah, ada negara yang tidak ada walaupun sebatang sungai, tidak ada sungai, macam Jordan, tidak ada sungai. Kita alhamdulillah sungai kita banyak, namun apa yang kita boleh bangga kalau sungai kita yang banyak majoritinya tercemar. Jadi saya rasa ini juga yang berhormat, satu fenomena yang terpaksa diambil tanggungjawab yang begitu besar oleh pihak kerajaan yang menelan perbelanjaan yang agak besar untuk jaga benda ini. Sepatutnya perbelanjaan ini kita boleh guna untuk sektor lain, kita boleh guna, ataupun untuk alam sekitar dia nak buat macam-macam keindahan lagi. Tapi benda ini hilang begitu saja angkara nak jaga orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam negara kita. Dalam aspek ini, apa pula pandangan daripada yang berhormat menteri kita yang realiti terpaksa dihadapi oleh pihak kerajaan, terutamanya di bawah portfolio yang berhormat menteri? Saya tengok dari segi ini, kita sebenarnya ada dua. Kita ada peraturan, kita ada SOP, ada peraturan sebagainya. Macam disebut tadilah, kadang-kadang isunya ambil jalan mudah. Sebenarnya setiap kilang tu dia ada penapisan dia. Dia mesti ikut peraturan dia supaya dia tak akan lepaskan pencemaran direct ke sungai. Tapi isunya dia kena monitor ni. Sistem penapisan dan sebagainya itu dia kena monitor. Kadang-kadang yang ini dia tak monitor, menyebabkan pencemaran berlaku. Yang kedua, ada pihak yang kadang-kadang betul dia ambil kesempatan kerana ditakut tindakan. Jadi penguatkuasa kita tak akan boleh monitor 24 jam. Jadi waktu pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, kadang-kadang kawasan tu bila kita masuk, penguatkuasa kita masuk, pagar kunci, lampu nampak macam padam, tapi dia operasi dalam tu. Jadi apa yang kita guna dekat kementerian sekarang ialah, selain pada kita minta seluruh rakyat jadi mata merakam gambar dan maklum pada kementerian, kita gunakan drone. Sekarang kita banyak guna drone, kita hantar drone dulu untuk dirakam apa aktiviti yang berlaku, baru kita follow dengan penguatkuasa kita. Berarti kita dapatkan data-data dulu. Yang keduanya, saya terus terang saya sebut, saya tidak boleh kompromi dengan sebarang pencemaran sungai. Sebarang aktiviti mencemarkan sungai, saya dah arahkan pegawai kita bertindak dengan tegas. Ada kilang kita gantung sampai 3 bulan operasi. Ada kilang kita gantung sebulan operasi. Kalau kita ambil tindakan, katalah saman dia, dia tak kisah sebab hukuman denda tu sikit. Denda 100,000 dia untung sejuta. Jadi sebab tu kadang-kadang kita sekarang ni tengah gubal undang-undang untuk kita tingkatkan lagi jumlah denda kepada pesalah-pesalah yang mencemarkan sungai. Sebagai contoh, bila sungai ni tercemar, dia bukan sungai ni saja, sebab bila sungai ni cemar, kita ambil air di muka sawah kita untuk loji, air minuman. Tuan-tuan boleh bayangkan bila pencemaran masuk dalam loji terpaksa kita tutup. Satu bab, kalau kita tutup, kita kena bersihkan loji. Berapa hari kita kena bersihkan loji? Berapa ribu kita kena belanja. Di waktu yang sama, penduduk tak ada bekalan air dah. Putus bekalan. Bekalan air terhenti dah. Puncanya mungkin satu kilang mencemarkan. Sebab tu sekarang kita pakai teknologi, kita letakkan satu alat untuk detect pencemaran sungai ni dalam beberapa meter sebelum muka sawah, supaya bila berlaku pencemaran, kita stop terus supaya air itu tak masuk ke dalam loji. Jadi ini sebahagian mekanisme. Jadi kita kesan saja, kita off terus. Jadi bila berlaku pencemaran demikian, masalahnya kadang-kadang bila pencemaran bahan-bahan kimia, kadang-kadang ada air ni berbau. Ini air ni boleh minum direct ni.
jernih macam ni kita seronok. Kandungan mineral pun ada. Tinggi. Jadi saya nak sebut bagaimana kadang-kadang undang-undang ada, peraturan ada. Sebab tu ada satu aspek yang menarik dalam perbahasan tadi, rasa berdosa. Okay. Sebab dunia kita boleh lari daripada kesalahan. Sebab tu kalau dalam Islam ni aspeknya, walaupun kamu mungkin lepas hukuman dunia, kamu tak akan lepas hukuman di akhirat. Ya, betul. Walaupun dunia kamu boleh buatlah apa-apa, boleh lari, tetapi akhirat tak boleh lari. Jadi aspek-aspek ini ada dalam Islam, dan saya yakin dalam agama-agama juga nilai-nilai spiritual tu masih ada. Cuma bezanya ialah sejauh mana kita merasai tanggungjawab terhadap aspek-aspek tersebut. Jadi saya tengok dalam ni macam yang disebut tadi, yang besar sekali ialah kesedaran dalam konteks masa lah, pada pandangan Fadil Ustaz ni. Masyarakat kita ni dia tahu pencemaran, tapi dia tidak rasa bersalah, tak rasa berdosa. Tu macam rasa tinggal semayang, rasa berdosa kan, minum arak rasa berdosa, tapi campak kotoran dalam sungai dia tak rasa macam tu, Biasa. dia rasa biasa je. Dalam kereta dia campak keluar kereta, Sampah letak atas bonet. letak atas bonet, tu lagi. Bila jatuh tinggal. Jadi macam-macam. Jadi soalnya ialah macam mana kita nak mula di rumah. Saya fikir kita mesti start pendidikan tu dalam rumah. Jadi mungkin ada beberapa pandangan-pandangan yang kita boleh berkongsi dengan penonton semua. Kita nak mulakan dalam rumah pendidikan jaga kebersihan. Saya rasa yang berhormat, pendidikan daripada awal yang ada di dalam agama Islam dan juga ada dalam agama-agama yang lain dalam bentuk moral. Dalam Islam ini pendidikan kebersihan ini disamaratakan dengan tanggungjawab yang lain. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut alimu auladakum, satu riwayat bisolati li sab'in, daripada seawal 7 tahun itu tanggungjawab dia sembahyang, dan sembahyang ini dia ada kebersihan dia, sebab itu dinamakan taharah. Ambil air sembahyang, sunat kita mandi dan seumpamalah. Jadi itu adalah unsur-unsur kebersihan. Barangkali sangat elok untuk ketua-ketua keluarga kalau dia boleh bagi kepada anak-anak dia pendidikan yang semacam normal lah dalam rumah tangga dia. Daripada anak-anak kita didik, kalau ada sampah dalam rumah kita, ambil sampah, buang dalam tong sampah. Ambil, buang dalam tong sampah. Dan kita puji anak-anak kita, bagus. Bagus kakak, bagus. Yang umur 2 tahun dan seumpamanya, kita minta dia ni bubuh dalam tong sampah. Yang besar sikit, ambil tong sampah ini, bungkus, kemudian letak di satu tempat. Yang besar lagi, okey, ambil letak dalam kereta, pergi buang ataupun buang di tong sampah yang disediakan oleh pihak PBT. Di samping kita bagi satu motivasi kepada anak-anak kita, an-nazafatu minal iman. Kita bagi tahu bahawa Allahu Akbar, Allah akan sayang kepada sesiapa yang menjaga kebersihan. Allah akan sayang. Kita disiplinkan anak kita, disiplinkan keluarga kita, dan begitu juga di peringkat sekolah, imma pra-sekolah, di sekolah kebangsaan sehingga kepada sekolah menengah. Biarlah kalau boleh tanggungjawab kebersihan ini diambil 80%, diambil oleh pelajar-pelajar sekolah. Maknanya tukang kebun diambil 10%, 20%, itu sahaja yang diambil. Kita didik, kita budayakan. Dan budaya yang seumpama ini, dia akan tertanam di dalam jiwa. Terutamanya apabila kita terapkan isu kebersihan ini melalui keagamaan. Agama Islam terap melalui kaedah yang ada dalam agama, kita dapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, dan kebersihan ini adalah sebahagian daripada iman itu sendiri. Hatta Rasulullah pun menyebut kalau ada sampah ataupun duri di tepi jalan, kita ambil duri, kita buang. Kita buang di tempat yang sewajarnya, kita akan dapat pahala yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan moral agama-agama lain yang saya baca, dalam agama Buddha, dalam agama Hindu, dalam agama Kristian, dia ada dalam bentuk moral.
dalam bentuk moral dia, maka masing-masing kita ajar kepada generasi baru ini supaya generasi baru mempunyai tanggungjawab dalaman. Sebab sebagaimana yang berhormat sebut tadilah, kalau kita tidak ada tanggungjawab dalaman, kita takut kepada undang-undang negara sahaja. Ada waktu dia boleh ambil kesempatan. Jam 3 pagi, 4 pagi dia boleh ambil. Sebab apa? Tidak ada siapa yang pantau. Kalau dia buat, kerajaan tak boleh nak ambil tindakan undang-undang sebab tidak ada bukti, tidak ada apa. Sekadar syak bolehlah. Tapi bila tidak ada bukti, kita tak boleh bawa ke court dan seumpamanya. Jadi sebab itu, kesedaran dalaman ini saya kira satu benda yang paling asas dalam kehidupan kita, dan kesedaran dalaman yang dikaitkan dengan agama ini merupakan satu tanggungjawab yang sangat penting supaya kita ambil tanggungjawab bersama. Sebab banyak lagi masyarakat kita, sebagai contoh, ada tong sampah yang disediakan oleh pihak PBT, Majlis Bandara. Dia buang dekat luar, yang berhormat. Dia tak buang kat dalam. Tong kosong, dia buang dekat luar. Ini realiti lah yang perlu masyarakat kita, kesedaran dalaman dan kesedaran di sudut memahami agama. Sebagaimana disebut tadi, jangan kita rasa berdosa bila kita berzina, bila kita minum arak. Sedangkan dosa ini di mana-mana saja. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yara. Yang kecil yang kita buat, ambil sampah sikit tak, kita dapat pahala. Begitu juga yang buruk, kita buang sampah, buka cermin kereta, buang tisu, kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdosa dengan manusia. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, barangkali kita dengar saranan apa tanggungjawab yang perlu diambil oleh masyarakat umum kita dalam negara kita ni, masyarakat berbilang kaum, berbilang agama, dan di sudut pertemuan untuk kebersihan ini, semua agama dia punya teori masing-masing, dan Islam ini dia ada bentuk akidah sebagai pegangan, dan kita kena beramal. Jadi untuk yang berhormat, kalau boleh cadangkan, sarankan, bagi motivasi kepada masyarakat kita dalam negara kita yang kita sayang, negara kita yang sebegini indah. Sungai kita entah berapa ribu sungai di Malaysia. Alangkah baiknya kalau sungai ribu ini bersih. Pelancong datang, dia rasa Allahu Akbar, kena datang lagi. Jadi apa saranan daripada yang berhormat? Terima kasih. Dah mandi belum ni? Sudah. Oh, air ni kau tak mandi tu rugi. Rugi, memang rugi. Sudah mandi. Saya Air bangun tadi terus mandi. Tu mandi wajib. Sunat dan wajib. Jadi gini tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kalau orang tu mandi, bangun-bangun tidur dia mandi terus tu, boleh jadi wajib lah. Isteri tak bawa. Oh, isteri tak bawa. Okay. Saya nak sebut gini lah, sungai ni sebenarnya, saya duduk cadang dengan kementerian. Kita pernah lancar kempen cintai sungai kita. Kita bergambar besar, kemudian gambar ikan, gambar air jernih sebagainya. Ini nak timbulkan kecintaan pada sungai. Dan kita ada rekod sungai-sungai yang jernih di Malaysia. Dan saya nak lihat satu tanggungjawab lah untuk kita letakkan sungai ni di bawah tanggungjawab. Sekarang ni sungai, siapa nak jaga sungai? Takkan JPS nak jaga sungai. Mana dia mampu nak jaga ribuan sungai yang ada. Jadi tanggungjawab tu kita nak pindahkan bersama, tanggungjawab kementerian dengan tanggungjawab agensi, NGO. Kita cadang untuk jadikan sungai ni anak angkat kepada NGO tertentu, sekolah-sekolah tertentu. Dia jaga sungai ni. Sungai ni kita amanah kepada dia, kita bagi peruntukan untuk dia jaga kebersihan sungai. Mungkin dalam 50 km dia harus jaga kebersihan sungai ni. Kemudian dia harus menceriakan sungai ni. Kita ada audit setiap tahun, kita panggil, kita cek NGO kita yang diamanahkan untuk jaga sungai ni. Kita nak supaya dijaga sungai, jaga kecantikan sungai. Kemudian kalau dia boleh jaga betul-betul, sungai ni boleh jadi pendapatan dia. Contohnya dia buka tempat rekreasi dia buka tempat rekreasi sungai, dijaga kebersihan sungai, kemudian dia
boleh jadi tempat itu sebagai sumber income. Orang ramai mungkin nak bagi kelah sungai tu kan. Okey, dia sah lah. Sebab dia harus kita tak mau juga kadang-kadang sungai kita ni tempat rekreasi kita kena sediakan tandas. Kemudian kita kena tak boleh persembahan tu lepas ke sungai. Jadi kita kena sediakan tandas, kemudian soal pembersihan, kita kena sediakan bilik untuk persalinan. Proper lah. Jadi NGO ni yang diamanahkan jaga sesungai, ya, dia boleh jadikan pendapatan bagi dia. So, kita boleh bayangkan bila kita pergi banyak negara, sungai ni hidup di tengah bandar. Kan? Banyak negara, sungai ni sumber kehidupan dia. Dia ada cruise-nya, ada boat-nya, macam-macam aktiviti di sungai. Maknanya sungai tu hidup. Jadi, kalau sungai hidup, bandar tu hidup. Ekonomi hidup. Kitaran ekonomi juga akan hidup. Tapi kalau sungai tu bau busuk, sungai tu mati, siapa nak pergi? Jadi sekarang ni kita nak letak supaya pertama, kawalan kebersihan sungai. Harap-harap kita supaya semua kilat-kilat industri yang ada ni, kita akan monitor 24 jam supaya dia tidak melepaskan pencemaran ke sungai. Yang kedua, kita nak setiap sungai tu ada orang yang jaga. NGO ke, badan-badan tertentu, sekolah anak-anak muda ke, sekolah-sekolah yang jaga sungai sebagai sungai angkat dia, dan jaga sungai tersebut, dia indahkan sungai itu, dia ceriakan sungai itu, dan pihak kementerian akan bantu dia. Bersama dengan JPS, kita akan bantu agensi ini untuk menceriakan sungai. Kemudian di waktu yang sama, kita bagi kebenaran kepada agensi ini untuk cari jalan bagaimana sungai jadi sumber pendapatan bagi NGO dia. Mungkin buat kelah, orang mandi selain sebut tadi. Itu aspek yang kita kementerian melihat perlunya sungai ni kita pelihara dan kita jaga. Yang kedua, balik apa disebut tadi lah, soal kebersihan. Isu besar kita ni kan plastik. Plastik ni satu ancaman kepada kebersihan kita. Sebab kalau macam daun ni, dia hanyut dalam sungai, dia hancur. Tak apa, dia akan repuk, dia akan hancur dan dia jadi makanan kepada ikan macam-macam. Tapi bila plastik masuk sungai, bertahun-tahun plastik tu tidak akan hancur. Kadang-kadang beratus tahun pun tak akan hancur. Jadi kita macam mana kita nak buat supaya pertama kita sedang berusaha untuk buat kempen supaya plastik single use sekali guna ni kita cuba kurangkan. Kalau ikut Paris Agreement kita yang telah kita tanda tangani 2030 tidak ada lagi penggunaan plastik single use. Plastik sekali guna. Maknanya buat daripada sekarang ni step kita by mula step. kempen. Kita mula kempen. Sebab tu kalau boleh kita gunakan mungkin kalau air tu kita boleh bawa botol besar tu yang kita boleh refill balik. Yang kedua, yang payah sekarang ni macam plastik sampah. Plastik ni. Jadi sekarang kita nak proses untuk tukar daripada bahan dia kepada bahan yang mudah repuk. Dan ini kita harapkan kita dapat. Kalau bolehlah kita mula dekat di rumah itu kita asingkan. Plastik bakul tempat sampah plastik dan sampah yang bukan plastik. Yang plastik ni kita asingkan. Biasanya kerajaan dia buat 3, plastik, kertas, kertas kemudian kaca. Kita asingkan 3. Baguslah kalau boleh 3, 2 pun okey dah kan. Ya. Tapi kalau 4 lagi bagus. Bagus. Saya rasa tambah satu lagi besi. Jadi kalau boleh di rumah-rumah ni kita didik supaya insya-Allah jadi kita sampai penghujung dah ni. Jadi saya nak simpulkan beginilah bahawa sungai yang sangat indah ni boleh minum tu ni tuan-tuan. Ya, boleh minum. Allah. Saya macam tak yakin ni. Boleh minum tu ni? Kena promo dulu baru minum. Okey. Boleh minum, ya. Jadi, tuan sekalian, sungai yang begini cantik, air yang begini jernih ni, semua orang merinduinya. Dan saya yakin tuan-tuan akan tanya, Ustaz Tuan mari sungai mana? Kami pun nak datang juga. Boleh sebenarnya kita bawa di setiap negeri, setiap tempat tu kita banyak sungai-sungai yang masih lagi jernih. Cuma mungkin jauh sikit daripada kawasan bandar. Tapi kita harapkan insya-Allah bermula sekarang ni kalau boleh setiap orang tekad, mari kita jaga kebersihan sungai kita. Mari kita jaga air kita yang cantik ini. Mudah-mudahan dia menjadi sumber bagi kehidupan kita seluruh negara. Sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi sikit. Jom
kita Mandi sikit. sama-sama. Okey.